من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan insya-Allah melihat satu lagi surah Al-Quran, surah yang ke-74, sambungan daripada siri surah dalam kumpulan yang ke-7 kan. So, surah Al-Muddathir adalah surah yang anggap surah kembar kepada surah Al-Muzammil, dengan gaya sebutannya yang lebih kurang sama kan. Juga maknanya yang hampir-hampir sama. Surah Al-Muddathir adalah surah yang melengkapkan tema perbincangan di dalam surah Al-Muzammil. Kedua-duanya menjelaskan sebahagian daripada isu-isu yang berkaitan dengan proses dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga akan merupakan isu-isu yang akan dilalui oleh mereka-mereka yang akan melalui jalan yang sama ni kan. Itu jalan orang yang akan mengajak manusia kepada mesej Al-Quran, mesej Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu disampaikan kepada manusia. Ini adalah mission, kan? Sebahagian daripada misi yang akan mendefinisikan kewujudan Muslim, baik sebagai individu maupun sebagai satu ummah, kan? Sebagai satu kumpulan. Dan inilah yang memberi makna kepada Muslim, kan? Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, kan? Kalau kita baca dalam surah Ali Imran, Allah sebut tentang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada, kan? Wal takun, hendaklah wujud, kan? Hendaklah ada di kalangan kamu. Wal takum minkum, kum itu merujuk kepada ummah muslimah keseluruhannya, kan? Ataupun dia ada dua makna, kan? Satu juga mungkin maknanya juga ada juga yang menjelaskan makna kum itu adalah daripada kalangan manusia kesemuanya, kan? Ataupun daripada kalangan kaum muslimin, kan? Mesti ada satu kumpulan. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yang mengajak kepada khair, kan? Kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran.
Dan yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, dalam ayat ni kan, Quran juga kan. Maknanya ini menjelaskan tentang sifat satu kumpulan kan. Dan juga dia juga menjelaskan tentang ataupun mendefinisikan tentang seorang individu yang berada di dalam ummah ini kan. Di dalam begitu juga di dalam ayat lain surah Yusuf, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut tentang dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Begitulah kami jadikan kamu sebagai ummatan wasata, ummah yang berada di tengah-tengah di dalam senario manusia ni kan, berada di dalam kedudukan yang unggul kan, kedudukan yang menjadi perhatian ataupun yang dilihat oleh semua manusia kan. Ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi ke atas manusia, syuhada'a 'alan nas, wa yakuna ar-rasul syahidan 'alaikum, dan juga supaya rasul menjadi saksi ke atas kamu kan. Maknanya seolah-olahnya umat Islam ni adalah umat interface kan, di antara Allah, Rasulnya dan juga manusia yang lain kan. Ini mendefinisikan makna kewujudan ataupun mission penting kehidupan seorang Muslim kan. Dan dalam ayat lain juga, dalam surah Al-Hajj kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjihadlah kamu dengan jihad yang haqqa jihadih, yang sebenarnya kan. Wajtabakum, Allah Subhanahu Wa Taala memilih kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan Allah tidak jadikan di dalam din ini haraj, satu beban, kesusahan kan. Millata abikum Ibrahim, millah ataupun ikutan abikum, bapa kamu Ibrahim. Apakah millah ataupun style hidup, cara hidup kan, Ibrahim ini yang menjadi ikutan kepada kita kan? Siapa dia yang Allah SWT sebut ni? Allah namakan wa sammakumul muslimin, Allah namakan kamu ini Muslim kan? Ini adalah definisi kewujudan kan? Ummah muslimah ini, huwa sammakumul muslimin, Allah namakan kamu muslimin. Wa fi hadza liyakuna ar-rasul syahidan 'alaikum, ini adalah supaya hadza liyakuna ar-rasul, supaya rasul menjadi saksi kan. Yakuna ar-rasul syahidan 'alaikum, jadi saksi ke atas kamu. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kamu pula menjadi saksi ke atas manusia. Jadi dalam banyak-banyak ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan hakikat kehadiran ataupun diwujudkan ummah muslimah ni di kalangan manusia yang umumnya semua manusia ni dihantar ke muka bumi ni daripada Adam alaihissalam untuk mendiami mustaqarrun kan, mendiami bumi ini sebagai tempat kepada manusia semuanya. Tapi ada di sela-sela itu dihantar satu kumpulan manusia kan, yang
menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Muslim, kan? Yang mana Rasul-Rasul memberi pesanan kepada anak-anak dia, cucu dia, kan, keturunan dia. Nabi Ibrahim sendiri mendoakan, kan? Begitu juga Ismail, Ishak, Yaqub, kan? Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, kan, mereka mendoakan supaya, dan bertanya berulang kali sebelum wafatnya mereka pastikan supaya anak-anak mereka, cucu-cucu mereka nanti akan berada bersama-sama dalam kumpulan muslimin. Jadi salah satu daripada sifat muslim ini ialah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian misi ataupun tugas besar kumpulan muslimin ini adalah menjadi interface, kan, memastikan sampainya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan kepada manusia ni sampai kepada manusia, kan. Jadi di kedudukan inilah kita berada sebenarnya, kan. Sama ada kita suka ataupun kita tidak suka, kita ada jalan hidup yang sebagai Muslim, kita ada satu jalan hidup yang telah didefinisikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping jalan hidup yang mesti dilalui, yang disebut di dalam banyak daripada surah-surah di hujung ni, grup 7 ni yang kita baca, jalan hidup berbuat kebaktian kepada kehidupan manusia, mendirikan solat, memberi makan kepada manusia yang memerlukan, yang miskin, meraihkan ataupun anak-anak yatim, tidak mengherdik anak-anak yatim dan sebagainya, ataupun juga dimaksudkan dengan mereka golongan yang lemah di dalam masyarakat ini, kan? Dan Allah SWT juga sebut dengan panjang lebar, kan, di dalam surah An-Nisa ni, di antara cara hidup kehidupan pula di dalam hubungan kekeluargaan, keluarga di antara suami dan isteri dan sebagainya, kan? Semua ini mendefinisikan kewujudan Muslim, kan? Sebab Muslim ni ada, dan ini adalah sebahagian daripada tugas, kan, iaitu menjadi contoh, kan, menunjukkan bukan saja menyampaikan tapi juga menjadi kan, contoh, uswatun hasanah, seperti Rasul ni menjadi ikutan, kan, yang baik. Maka Muslim juga, sebab Allah SWT jelaskan Rasul ni sebagai saksi ke atas Muslim pula menjadi saksi kepada manusia, kan. Jadi ikutan ini adalah ikutan bagi mereka yang melaksanakan apa yang disuruh sampaikan kepada manusia ni, kan. Contoh kepada pelaksanaan kehidupan. Maka sebenarnya kita tidak terlepas sepanjang kehidupan kita ni daripada meletakkan dia di belakang pemikiran kita ni, dalam kepala kita, kan, dalam perasaan kita, dalam minda kita, dan dalam perlakuan, kan, luar, perlakuan kepribadian syakhsiah Muslim ini, kan, bahawa kita adalah syuhada 'alan nas ni, kan. Jadi dalam konteks inilah maka kita baca apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan berulang-ulang, kan, tentang Rasul berhadapan, bagaimana Rasul berhadapan dengan umatnya, dengan kaumnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulangkan, kan, dan menceritakan dari banyak sudut, kan, tentang perkara ini, kan. Surah ini menceritakan di sudut yang tentu pula, surah yang lain menceritakan sudut tentu, tapi semuanya menjelaskan kembali kepada satu konsep yang sentral di dalam
di dalam isi ataupun kandungan yang nak dijelaskan sini, iaitu menjelaskan tentang mission ataupun misi seorang Muslim dalam kehidupan dia sebagai peribadi dan sebagai ummah, kan. Jadi apa saja yang kita buat, bidang apa saja yang kita cebur, maka kita ada satu mission, kan, yang di belakang kehidupan kita ni, yang sentiasa akan berada di atas kepala kita ni, di atas pundak kita ni, kan, sehingga kita menghembuskan nafas kita yang terakhir di atas muka bumi ini, membawa bersama mission ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kan, apa yang telah kita lakukan. Dan kita akan memejamkan mata di dalam kehidupan dunia ini dengan membawa, kan, tinggalan-tinggalan yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti daripada mission yang kita lakukan ini, kan. Dan insya-Allah mari kita baca sama-sama insya-Allah surah Al-Muddathir ini. Kalau dalam surah sebelum ni, surah Al-Muzammil, kita sebut hari tu Al-Muzammil ini, kan, lebih mengarah kepada panggilan mesra, kan, kepada seorang yang sedang dalam kehangatan selimutnya, kan. Jadi seolah-olahnya dia adalah kejutan awal untuk menjelaskan bahawa, kan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kan. Kita baca di dalam surah Al-Muzammil ini, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan, kan, sanulqi, kan, akan turunkan, akan timpakan kepada kamu, kan, alaika qawlan thaqila, beban daripada perkataan yang berat ini, kan. Mengingatkan orang yang sedang di dalam kehangatan selimut ni, kita katakan bahawa dia akan berhadapan dengan tugas yang besar, kan, tugas yang berat. Ia akan meletihkan, kan. Tapi ini adalah sebahagian daripada sisi kenikmatan dalam kehidupan seorang Muslim, kerana dia sedang melaksanakan tugas yang diletakkan misinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu sebenarnya adalah menceritakan tentang satu kemuliaan, kan, satu kedudukan, kan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik, kan, umat, kumpulan manusia yang dikeluarkan dari manusia ni, iaitu siapa dia? Muslim, kan. Dan Muslim ni bukan kita saja Muslim ni, tapi juga adalah sepanjang sejarah manusia daripada Adam alaihissalam, kan, kisahnya adalah Muslim, kan. Mana-mana saja umat yang berada di atas misi ini, kan, memikul misi dan juga memenuhi syakhsiah properties ataupun sifat-sifat ini, itulah umat Islam, kan, Muslim sepanjang zaman ni, kan. Dan umat Islam ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan sebagai ummatan wasata ataupun khaira ummatin ukhrijat linnas, kan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kan, meletakkan rasulnya, kan, untuk bersedia memikul tugas yang besar ni di depan, kan, dalam surah Al-Muzammil. Surah Al-Muddathir ini pula, kan, adalah sambungan daripada peringatan itu, kan. Walaupun ada perbincangan panjang, kan, tentang yang mana turun dulu, Al-Muddathir ke ataupun Al-Muzammil, kan, di kalangan ulama-ulama
hadis dan juga Al-Quran, mufassir membincangkan yang mana turun dulu, Muddathir ataupun Muzammil. Kedua-dua ni dekat-dekat kan. Tapi kedua-duanya boleh belaka bagi saya kan. Ada nas-nas yang ditengahkan. Tapi bagi saya yang lebih penting adalah kita melihat susunan ini. Kenapa Allah SWT menyusun dalam susunan ini? Al-Muzammil diletak dulu, Al-Muddathir diletak selepas Al-Muzammil kan. Sebab kalau mengikut ni tafsir yang kita rujuk ni kan, surah Al-Muddathir ini adalah surah yang menjelaskan tentang lebih detail tentang maksud memikul beban berat daripada qaulan thaqila ni kan, daripada perkataan, beban perkataan Al-Quran ni bila turun kan, maka datanglah beban yang berat ini kan. Itu dalam surah Al-Muzammil Allah SWT menyediakan Rasul kan, dari segi mengejutkan daripada kerehatan dan juga kebiasaan yang belum lagi bergelumang dengan kesusahan ini kan. Dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan maksud memikul beban berat tersebut kan, dari sudut yang seterusnya kan. Dan juga perasaan ketakutan yang akan menimpa kan, mereka yang, dan tekanan yang akan menimpa mereka yang akan memikul beban ini kan. So ini adalah surah yang seolah-olahnya setelah berjalannya kan, proses ini kan. Sebab dia ada dua pendapat kan. Satu yang kalau dalam yang menyebut tentang hadis daripada Imam Muslim dan dalam Sahih Bukhari juga ada kan, tentang bila mana turunnya surah Al-Muddathir ini kan. Dia adalah antara surah awal apabila Rasulullah SAW, surah Al-Muddathir ini adalah ketika mana Rasulullah turun daripada Gua Hira kan. Setelah beberapa ketika wahyu ni kan, dibekukan sekejap kan, tak turun, maka Rasulullah turun daripada Gua Hira satu hari kan, di waktu siang kan. Kemudian dia dengar kan, dalam Sahih Muslim kan, dia dengar panggilan nama dia kan, Muhammad, wahai Muhammad kan. Kemudian Rasulullah SAW melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tak nampak kan. Tak nampak sesiapa. Dia pun melihat ke atas kan, dongak ke langit dan nampak kan, mengikut dalam hadis Bukhari juga menceritakan deskripsi yang dekat-dekat sama kan. Kata dia nampak malaikat yang telah datang kepada dia kan, ketika mana dia di Gua Hira. Surah yang kita baca, dia terima ayat-ayat yang awal-awal kan. Sebab ada yang menyatakan surah Muzammil atau Muddathir ni adalah surah yang pertama kan. Tapi hujah Ibn Kathir pula dia kata kerana disebut kan, Muddathir dalam peristiwa turunnya nampak malaikat ni, Rasulullah kata inilah malaikat yang telah datang kepada aku di ketika dulu kan, di ketika maknanya telah turun wahyu yang awal pada baginda kan. Dan Jibril sedang duduk kan, dalam rupa dia yang sebenar kan, sedang duduk di antara langit dengan bumi ni kan, di atas kerusi kan, dengan rupa dia yang sebenar kan. Maknanya besar kan. Dan ini amat menakutkan Rasulullah SAW
Dia kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, dia jatuh melutut di tanah kan, dan dia tundukkan takut kan, dan lari balik ke rumah, kemudian bagi tahu kepada isteri dia, selimutkan aku kan, zammiluni kan, selimutkan aku kan. Itu adalah dikaitkan dengan turunnya surah Muddathir. Selepas itu turunlah surah ayat ni kan, ya ayyuhal muddathir kan. Tapi sebab itu kita kata asbabun nuzul ini boleh membantu kita memahami latar itu, tapi susunan yang di dalam Al-Quran ini memberi isyarat yang lebih penting untuk dilihat kan dalam hal ini kan. Ada juga riwayat-riwayat lain yang menyebutkan bahawa ayat-ayat yang turun dalam surah Al-Muddathir ini, riwayat Tabarani kan, adalah selepas daripada ketika mana tahap seperti mana yang dipegang oleh Hasan Islahi ini kan, ketika mana tahap tekanan memuncak kan. Sebab dalam riwayat Tabarani ini diceritakan ketika mana seorang pemuka Quraisy ni dia buat satu jamuan kan, panggil semua datang, kemudian tanya kepada ramai-ramai ni, apa pendapat kamu tentang Muhammad kan, tentang individu ni kan. Masing-masing bagi pendapat masing-masing. Dia adalah, ada yang kata dia adalah ahli sihir, tapi yang lain kata pula tak, dia bukan ahli sihir. Ada yang kata dia penyair, bukan penyair kan. Ada yang kata macam-macam kan. Akhirnya maka kata dia terima bahawa dia kena sihir kan. Sebab itulah dihantar kan seorang yang kata dia yang boleh mengubat ni, dia datang kepada Rasulullah SAW untuk cuba mengubat Rasulullah SAW yang katanya kena sihir ni kan. Dan ketika itulah dikaitkan dengan surah ini kan, berita itu sampai kepada Rasulullah SAW kan, dan dia rasa amat tertekan dengan itu. Adalah suasana ketika mana tahap dakwah terbuka ni yang semakin menekan kan. Jadi ada pandangan-pandangan yang dibincangkan tentang hal ini. Tapi melihat kepada susunan di dalam Al-Quran Karim, dalam Mashaf yang kita pegang hari ini, saya bercondong kepada kan, kita memahami pendirian ataupun pendapat yang kita memahaminya dari sudut proses dakwah ni. Itu adalah susunan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan ini. Al-Muddathir ini adalah sambungan daripada Muzammil yang menjelaskan tentang sudut kan, masih lagi psikologi yang akan suasana jiwa kan, da'i yang akan mengajak kan, yang memikul tanggungjawab ni dari sudut tekanan, perasaan, ketakutan kan. Ini adalah latar kepada perkataan Muddathir ini kan, yang kita faham kan. Dia adalah orang yang berselimut dalam suasana ketakutan dan juga tertekan dia kerana berhadapan dengan tekanan yang dan juga keadaan yang amat berat bagi dia kan. Jadi maknanya Al-Muzammil ini adalah proses persediaan kan, mengejutkan dia daripada keadaan yang masih lagi belum berada di kancah kan, di medan ini. Dan Al-Muddathir ini menceritakan tentang ketika mana dia dalam tekanan yang berat ini kan, dan juga ada keadaan ketakutan dan sebagainya kan. Itu adalah panggilan Al-Muddathir ini kan.
Jadi insya-Allah kita sebut sedikit ayat ni, kita akan sambung lagi nanti. Jadi kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mulakan dengan panggilan ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang tertutup dengan kain, yang berselimut, kan. Ini adalah panggilan muddathir, kan, menggambarkan keadaan Rasul SAW yang dalam tekanan dan kesedihan, ketakutan juga, kan, tentang beratnya tanggungjawab yang dipikulkan di atas bahu dia, kan, dengan sikap khasnya kerabat-kerabatnya yang mempersendakan perkhabaran tentang wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi ini adalah latar belakang kepada ya ayyuhal muddathir, kan. Kerana kita sebut surah kembar ni biasanya dia akan melengkapkan lagi bahagian yang disentuh dalam kembar dia, kan, surah dia. Jadi apa dia seruan? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, bangunlah. Kalau surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalilan, bangun di waktu malam, kan, sedikit daripada malam, kan, bangun di waktu malam. Tapi yang ni adalah bangunlah, qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan, kan. Kita tengok kalau surah Al-Muzammil ni maknanya dia menyeru kepada persediaan, kan, bangun dan bangun di waktu malam, kan. Tapi yang ni adalah bangun, qum fa'anzir, bangun bagilah peringatan, kan, supaya turunlah ke medan, kan, dan sampaikan tanggungjawab yang kamu kena sampaikan, kan. Ini adalah kita tengok latar kepada seruan tu, kan. Jadi mungkinannya ini adalah mengejutkan Rasul SAW dalam keadaan tertekan, dan kerana itu dia berhenti kembali kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Rabbnya, kan. Allah Subhanahu Wa Taala kejutkan, kan. Sebab kejutan yang penting ni apa dia, message yang besar yang nak disebut kali ini adalah wa rabbaka fakabbir, agungkanlah, besarkanlah Tuhanmu, kan. Rabbaka fakabbir, kan, Tuhan kamu maka agungkanlah dia, kan. Ini salah satu aspek yang disebut oleh kan, salah satu aspek yang kita bincang itu ada semantik retorik, kan. Sebab kalau kita tengok kabbir rabbaka dengan kabbir ni bila diterbalikkan, kan, rabbaka ni jadi kabbir di ujung ni, kan? Dia macam symmetrical, kan. Kat sini wa rabbaka, kat belah sana fakabbir, kan. Kalau kita terbalikkan huruf dia sama, kan, ra ba kaf, kan, ada syaddah di tengah dia. Kat sana kaf ba ra, kan, ada syaddah kat tengah, kan. Rabbaka fakabbir, kan. Itu fluency of Al-Quran, kan. Eloquence, kita kata, kan, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala susun dengan keindahan yang ada kesan tersendiri, kan. Sebab ini surah-surah Makkiyah, surah ayat-ayat dia pendek-pendek, kita katakan itu, kan. Dan kesan dia adalah untuk mengejutkan dan menggegarkan perasaan, kan. Jadi Allah rabbaka fakabbir, kan. Dan bentuk ni, kan, dimulakan dengan menyebut objeknya dulu, kan. Biasanya kita sebut subjek dulu, kan, kalau dalam ayat aktif ataupun ayat pasif, kita kata, kan, kita sebut objek dulu. Di sini disebut objek dulu. Rabbaka, Tuhan kamu besarkanlah, kan. Yang memberi penekanan, kan, bahawa yang penting ni adalah objek tu, kan. Yang nak dibesarkan tu benar-benar mesti dibesarkan, kan.
sampaikan kepada semua manusia, kan, tentang kebesaran Tuhanmu, kan, dan juga engkau sendiri mesti jelas betul-betul, kan, bahawa yang agung ini adalah Rabbaka, kan, Tuhanmu, Rabb kamu. Dan kalau dalam surah Al-Muzammil disebut, kan, sediakan diri kamu, kan, untuk, kan, Rabbul Masyriq wal Maghrib, kan, Tuhan yang menguasai timur dan barat, kan. Apa yang nak dibuat, bangun malam, kan, bacalah dan ingatlah Tuhan kamu, kan, kerana Tuhan kamu ini adalah yang menguasai timur dan barat. Tapi dekat sini disuruh agungkan, proclaim ataupun sampaikan tentang kebesaran Tuhan, kan. Jadi ini adalah kandungan utama sebenarnya dakwah Rasul-Rasul. Dan juga kepada Rasul ni juga, kan, jelaskan bahawa bagi tahu kepada semua orang bahawa aku tidak terkesan dengan tekanan-tekanan ni, kerana aku bergantung kepada kuasa yang maha besar, kan, Rabbi, Tuhanku, kan. Jadi ini adalah apa yang dijelaskan dengan, dan suruhan ini adalah suruhan yang amat jelas, kan, disuruh dengan suruhan yang amat tegas dan jelaskan. Rabbaka fakabbir, Tuhanmu besarkanlah dia, kan. Jadi insyaAllah rasanya kita berhenti dulu malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan ni. Baru introduction, kan, kepada surah ni, kan. Apa yang nak disampaikan seterusnya di dalam ayat-ayat yang akan datang dan kita akan jumpa dalam surah ni, kan. InsyaAllah kita berhenti dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.